أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil wahidul ahad. Al-fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kasihi Tuan Imam, saya muliakan mengurusi seluruh jawatan kuasa masjid, saya muliakan seluruh ahli jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita menyatakan syukur dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beristiqamah, untuk terus kita konsisten dengan amal yang soleh. Sentiasa kita berdoa dan mengharapkan agar hati kita sentiasa mengingati Allah di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan dengan kita ingat Allah, maka Allah akan mengingati kita di hari akhirat nanti. Wala takunu kalladzina nasallaha ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Kelak di akhirat nanti Allah akan lupa kepada kamu. Mereka lah orang-orang yang rugi. Mereka lah orang-orang yang lalai dan leka dengan kehidupan dunia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Samarul Jannah, muka surat 7, kita sambung balik. Ketahuilah olehmu, muka surat 10. Muka surat 10 dekat mana kita start? Muraqabah Faslun fil muraqabah. Dan lazimkan oleh kamu akan diri kamu dengan muraqabah. Dengan muraqabah akan Allah Ta'ala pada segala gerak kamu dan diri kamu, dan segala kelip mata kamu, dan segala yang terlintas pada hati kamu, dan segala kehidupan dan dikehendaki, dan segala dikehendakimu, dan yang tinggal daripada kelakuan engkau, dan engkau sedarkan, dan engkau sandarkan olehmu akan hampir daripada engkau. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat, menelik akan kamu, dan memandang ia atas engkau, tidak tersembunyi atas daripada engkau oleh yang sembunyi, dan tidak lenyap daripada Tuhan engkau satu zarah pada bumi dan pada langit. Dan jika engkau menyaringkan perkataan, maka bahawasanya Allah mengetahui ia akan yang perlahan dan sembunyi pada hati kamu. Dan ia serta engkau di mana-mana ya ada engkau, dan ilmumu meliputi dan kuasanya. Dan dengan demikian itu serta hidayah dan menolong, memelihara jika ada engkau itu orang yang berbuat kebajikan. Maka malu olehmu daripada Tuhan kamu akan sebenar-benar malu, dan bersungguh-sungguhlah oleh kamu akan bahawasanya tiada melihat
ia yakni memperhajat ia Ta'ala atas engkau akan barang yang telah ditegah akan dikau, sekira-kiranya menegah ia akan dikau, dan tidak meliput ia sekiranya menyuruh ia akan dikau, dan ibadatlah olehmu akan dia seolah-olah engkau melihat akan dia. Maka jika tidak adalah engkau itu melihat, maka bahawasanya melihat ia akan dikau. Dan manakala melihat engkau daripada diri engkau itu segan daripada mengerjakan akan taatnya dan cenderung kepada maksiat, maka memperintah olehmu akan dia dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu mendengar akan dikau, melihat ia akan dikau, mengetahui ia akan hati engkau dan percakapan engkau yang tersembunyi, maka tidak memberi faedah ia akan dia. Oleh ini segala peringatan, kerana singkatnya pengetahuannya dengan kebesaran Allah Ta'ala, maka sebutkan olehmu baginya akan tempat dua malaikat yang mulia yang menulis keduanya akan kebajikan dan kejahatan. Dan bacalah olehmu atasnya akan bagian Allah firman dalam Al-Quran dalam bab yang menyebut tentang muraqabah. Kita faham bahawa muraqabah ini ialah bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Disebut sebagai taqarrub. Taqarrub, kita dekat, qarib, kawan qarib, kawan yang paling dekat. Bila kita dengan Allah, taqarrub, orang yang bertaqarrub itu muraqabah, makna mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membiasakan bila kita dekat dengan Allah, maka kita melihat betapa kurnian Allah kepada kita. Disebut sini supaya segala gerak, segala penglihatan kita, apa yang terlintas pada hati kita, pada kelakuan perbuatan kita, kita sedar bahawa Allah sentiasa memperhatikan, dan kita juga perlu untuk sentiasa melakukan perkara-perkara yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita nak hampir dengan Allah, kalau kita buat sesuatu, kita bayangkan kalau kita tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah melihat. Sama ada dalam gerak hati kita, bukan kata dengan percakapan kita, dengan hati kita sendiri pun Allah tahu. Allah tahu. Jadi sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa kita mengawal diri kita supaya jangan kita melakukan perkara yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kerana disebut apa disebut benda yang sama ada kita sembunyikan ataupun tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Allah mengetahui dalam hadis dalam Quran, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui. Dan disebut dalam keterangan ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan pertolongan kepada mereka yang sentiasa memelihara dan menjaga hubungan baik dia dengan Allah. Orang yang taqarrub dengan Allah, sentiasa mengingati Allah, yang sentiasa berzikir kepada Allah, maka insya-Allah Allah akan memberikan, kita kata, pertolongan. Siapa yang bertakwa ini, Allah berikan pertolongan daripada segala kesempitan, pada segala kesusahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri pula rezeki yang dia tak sangka-sangka. Jadi kalau kita bimbang soal rezeki, mak ayah yang mungkin hantar anak pergi mengaji sekolah agama, yang dulunya memang banyak kita mendengar suara-suara sumbang. Orang mengaji sekolah agama ni tak ada masa depan. Ni anak ni cerdik, boleh masuk asrama penuh, tapi tolak tawaran, hantar pergi sekolah agama, sekolah swasta, yang terpaksa mak ayah ni berkorban lebih, bayar yuran dia, kadang-kadang hantar anak pergi mengaji pondok. Saya dulu maknanya masak sendiri, tuan-tuan, duduk mengaji, masak sendiri, balik
Daripada sekolah kena masak pula nanti. Maknanya kita terpaksa urus diri kita. Jadi bila kita fikirkan bahawa apa masa depan kita, apa yang kita nak buat bila kita habis belajar, rupanya perancangan Allah meletakkan sesuatu yang apa yang kita rancang tak sama dengan apa yang Allah rancang. Maka makarullah wallahu khairul makirin. Apa yang kita rancang, maka makar kita, perancangan kita tak sama dengan apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Mana orang yang balik mengaji sekolah-sekolah tahfiz ni, mereka ada peluang-peluang rezeki mereka masing-masing. Bahkan ada orang yang mengaji tinggi tuan-tuan, masih lagi menganggur, masih lagi tak dapat peluang untuk bekerja. Lepas Covid, minta, mohon, tak dapat. Balik kampung tuan-tuan, Lori kita, saya jumpa dengan seorang pekerja Indonesia, kerja dekat kebun tembikai. Sembang-sembang, dia kata dia ni orang ada ilmu ni sebab nampak intelek dia kan. Dia kata mengaji kat mana? Masa di Indonesia. Dia kata saya lepasan universiti Gajah Mada, balik kerja dengan Cina tuan-tuan, paksa merantau. Dia kata mau cari rezeki merantau, tak dapat peluang kerja, susah mau dapat kerja, merantau, kerja dengan Cina, dan saya tak tahu berapa dia dapat. Maknanya tuan-tuan, jangan kita meletakkan bahawa bila kita beramal, bila kita melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka, dan kita fikir bahawa kita tidak ada masa depan dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita mengikut kehendak nafsu kita. Maka bersungguh-sungguh olehmu akan bahawa tiada memperlihatkan ia daripada mengerjakan akan Allah Ta'ala engkau barang yang ditegah akan dikau. Mari kita buat sesuatu, jangan kita beranggapan bahawa apa yang kita buat ini kita akan terlepas daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga, maka kita nak untung lebih. Maka kita cara menipu, kan? Cara menipu, kita dapat untung yang berlipat kali ganda sebab kita nak cepat kaya. Kita beli modal kita mungkin dalam 3-4 ringgit, tapi kita pergi letak harga, kita jual dalam berpuluh-puluh ringgit, kan? Jadi benda tu mungkin kita boleh untung, kan? Ikan siakap 3 rasa harga 800 tuan-tuan. Itu kita nampak mahal sangat. Jadi benda-benda begini kadang-kadang dia mengurangkan, kita kata, keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab kita meletakkan habuan-habuan dunia itu lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh kita beribadat. Apa juga gerak kerja kita ni tuan-tuan? Semuanya ibadat. Tidak ada benda yang kita kata semuanya mubah harus, tetapi apa yang menjadikan dia haram? Hiburan asalnya harus. Tapi bila kita masukkan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, pergaulan bebas, lagu-lagu yang liriknya lebih kepada memuja, perkara yang melalaikan, maka jadi haram. Kalau kita buat program-program hiburan yang lebih kita kata mengingati Allah, benda-benda yang kita jaga betul-betul syariat, maka tidak ada masalah. Bahawa bukan makna Islam ni bukan setakat kita berada di masjid berzikir, kita nak takarub dengan Allah, kita tinggalkan segala-galanya. Bahkan orang yang mencari nafkah dalam kehidupan, maka ia merupakan ibadat. Setiap gerak langkah dia untuk pergi mencari rezeki yang halal tadi dikira diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Sebab itu ketika dalam perang dengan Bani Mustalik yang memerangi Islam, lalu tentera Islam berjaya mengalahkan tentera daripada tentera Bani Mustalik ini, sehinggakan tawanan perang daripada balu-balu yang suami mereka mati dibunuh, termasuklah harta-harta dirampas jadi ghanimah, wanita-wanita dan anak gadis jadi hamba. Di antaranya ada seorang hamba yang bernama Juwairiyah
yang berumur dalam 20 tahun. 20 tahun. Masih muda lagi, suami dia mati dalam perangan dengan Bani Mustalik. Bila jadi hamba ni tuan-tuan, dia tak ada nilai apa dah. Maknanya kita boleh guna pakai dia macam mana harta. Macam mana harta yang kita dapat, harta pada rampasan perang, begitulah nilai wanita-wanita ataupun anak-anak perempuan yang menjadi hamba. Tak perlu kita nak nikah dan nak tak. Kita boleh guna bila masa sahaja yang menyebabkan Juwairiyah yang masih muda, masih memang cantik, dan kemudian jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, tolong bebaskan diriku daripada hamba. Dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, tolong bebaskan dia daripada menjadi hamba. Maka Nabi SAW menawarkan sesuatu kepada Juwairiyah. Mahukah aku beri kepada kamu sesuatu yang lebih daripada itu? Sesuatu yang lebih daripada itu. Maka tanya Juwairiyah daripada keturunan Bani Mustalik. Dia kata, wahai Muhammad, apa yang engkau maksudkan? Maka Rasulullah SAW menyatakan, mahukah kamu menjadi isteri kepada Rasulullah? Rasulullah mengambil sebagai isteri dia. Siapa tak nak, tuan-tuan? Jadi isteri Nabi. Maka Juwairiyah masuk Islam, menjadi Ummul Mukminin. Kemudian dia menjadi orang yang sangat kuat beribadat, sehingga kan ketika solat subuh bersama dengan Rasulullah keluar berurusan dengan para sahabat dan sebagainya. Nabi balik dekat waktu maghrib. Maka Nabi melihat dia masih berada di atas tikar sejadah berzikir. Sehingga kan Nabi SAW bertanya, adakah kamu masih kekal daripada subuh tadi sampai sekarang? Dia kata, benar ya Rasulullah, aku berzikir, muraqabah. Aku nak supaya aku dekat dengan Allah. Maka aku banyakkan berzikir daripada subuh sampailah dekat waktu maghrib. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW menyatakan, maukah aku ajar kepada kamu kalimah yang mana kamu baca saja kalimah ini 3 kali waktu paginya dan 3 kali di waktu petang, maka kamu akan memperoleh pahala yang lebih daripada apa yang telah kamu kerjakan sekarang. Nabi kata, setakat baca kalimah ini 3 kali di waktu pagi, kemudian baca pada waktu petang, maka pahalanya lebih lagi daripada duduk daripada subuh sampailah ke waktu maghrib. Maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku apa dia kalimah itu. Ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sebut, bacalah Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pagi, petang sambung lagi, datang asar baca. Islam tidak menyusahkan, sehingga kan kita duduk beriktikaf sampai kita tak ingat dah dunia luar, tak ingat dah anak isteri kita di rumah yang perlu kepada makan minum, kerana kita nak takarub dengan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak melihat kepada kualiti, kuantiti, tetapi kualiti ibadah. Nabi ajar tu benda yang mudah, tapi pahala dia besar. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita salah faham. Kita nak kita nak semayang, puasa tiap-tiap hari. Sampai ada sahabat kata, ya Rasulullah, kerana dia dekat dengan Allah, dia rasa dia nak takarub dengan Allah, maka bolehkah ya Rasulullah kami berpuasa setiap hari? Bolehkah kami berpuasa setiap hari ya Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu. Nabi kata, kalau kamu nak beribadat, berpuasa setiap hari, berpuasalah sebagaimana Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud, 1 hari puasa, 1 hari dia berbuka. Dia tak berpuasa. Besok puasa balik. Selang-selang. Aku, kata Nabi, orang yang mengenali Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang biasa kita kata orang yang paling
mengenali Allah, tetapi aku juga biasa kadang-kadang Nabi melakukan, kita kata, amalan-amalan. Puasa, Nabi berbuka. Baik itu ikut Nabi, apa yang Nabi buat. Ikut Rasulullah. Jangan kita melebih-lebihkan sesuatu dengan harapan kita dapat pahala yang besar, sedangkan kita tidak faham apa arti muraqabah, apa arti kita nak takarrub dengan Allah. Baik itu kalau kita 7 golongan yang mendapat lindungan arasy, yang mendapat lindungan arasy di hari kiamat nanti, yang mana ketika kita bangkit pada kubur kita masing-masing, yang pada ketika itu dalam keadaan panas yang begitu terik sehinggakan mendidih otak. Nabi SAW menyatakan ketika itu tidak ada tempat berteduh. Satu dataran mahsyar itu tidak ada, kita kata, bukit, gunung ganang, lembah, lurah, pohon-pohon untuk berteduh. Hanya satu dataran putih yang saujana mata memandang, yang mana pada ketika itu manusia yang sampai pada mahsyar itu berpeluh sehingga banjir dengan air peluh manusia. Manusia pada ketika itu dalam keadaan ada yang diparas lutut, ada yang paras pinggang, ada yang tenggelam timbul di lautan peluh. Sehinggakan ada di kalangan mereka yang berada di satu tempat yang istimewa. Mereka mendapat lindungan arasy yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah. Sehinggakan mereka merasa selesa, mereka merasa aman. Nabi kata 7 golongan. Ranking paling atas sekali, nomor 1 siapa dia? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Tak kira lah sama ada kita dalam keluarga kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam masjid, imam, kan, pengurusi yang adil. Sampailah kita kata peringkat yang tertinggi, presiden. Mereka ini kalau adil, maka mereka berada di tempat yang paling atas. Yang nombor 7 ni tuan-tuan, ni nombor 7. 7 golongan. Yang ke-7, tuan-tuan tengok hadis ni. Yang ke-7 ialah orang yang berzikir kepada Allah sampai bercucuran air mata. Orang yang duduk berzikir, menangis. Dia muhasabah diri dia menangis sehinggakan basah bajunya dengan air mata. Yang ke-7. Baik itu tuan-tuan, Islam mengajar kita supaya kita menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Sebab itu makhluk lain tak sanggup, hanya manusia sanggup, maka terpaksa pikul beban sebagai khalifah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah atas muka bumi. Malaikat protes. Mereka kata, adakah manusia boleh jadi khalifah? Mereka akan melakukan kerosakan, pertumpahan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiqud dima. Mereka akan menumpahkan darah. Allah kata, kamu tidak mengetahui, aku yang mengetahui. Aku yang mengetahui, kata Allah. Sebab bila kita adil, kita baik, maka kita berada pada makam yang paling tinggi, mendapat lindungan arasy di hari akhirat ini. Sebab itu nilai kita nak takarub dengan Allah bukan kita letak dia kuat beribadat, sembahyang, masjid. Sebab itu Nabi SAW, kalau dia nak solat sampai berjam-jam, Nabi akan balik sembahyang sunat. Kalau dekat sama-sama dengan sahabat berjamaah, kan Nabi tahu banyak sahabat yang mungkin dalam keadaan uzur dan sebagainya. Maka Nabi tak baca surah-surah yang macam Nabi yang sunat, baca surah Al-Baqarah, lepas tu baca surah Ali Imran, bengkak kaki Nabi. Bila Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau ni ahli syurga, maksum, terpelihara daripada segala dosa, kenapa sampai begitu sekali engkau beribadat sampai bengkak kaki? Nabi kata, aku bersyukur kerana Allah pilih aku, bukan kerana dosa. Nabi bersyukur kerana Allah pilih aku sebagai Rasul. Sebab itu nilai syukur tu sangat tinggi berbanding dengan sabar.
Syukurnya Rasulullah biarkan Nabi beribadat bersungguh-sungguh. Nabi bangun malam, sembahyang tahajud dan sunat Nabi dan sebagainya. Sebab bukan kerana ujian, kita kata kesakitan, tapi kerana Nabi syukur Allah pilih dia sebagai Rasul. Kita bersyukur kerana Allah beri kita nikmat. Kita ada rumah, tempat tinggal yang selesa. Kita ada duit, apa saja kita teringin, kita boleh makan. Ada orang yang mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka hidup susah. Tapi kita Allah bagi kesenangan. Datang ke masjid, ada kenderaan, ada. Maka kita guna nikmat itu untuk kita rasa syukur. Kita datang ke masjid berjamaah. Kita duduk dalam majlis-majlis ilmu kerana kita tahu betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang bersyukur. Kalau jumpa sahabat kita, tuan-tuan, sahabat kita sakit. Ni sebelah ada surah Yasin, Quran. Sebab apa? Sebab dia tahu sama ada dia akan hidup lagi ataupun dia akan mati. Tapi bagi orang yang Allah beri nikmat ni, kadang-kadang dia tak ingat. Dia sehat, kan? Boleh makan, minum, pergi, melancong dan sebagainya. Lalu dia dah tinggalkan dah. Dulu masa dia susah dulu, dia selalu datang berjamaah. Tapi bila bisnes dia semakin berkembang, dia dah semakin kaya, maka dia akan bagi alasan. Saya tak boleh datang masjid dah sebab sibuk. Saya banyak komitmen. Nak jumpa dengan pelanggan. Buka cawangan, merata tempat. Kan dia nampak makin jauh. Kerana Allah beri nikmat. Dia tak jadi macam mana sahabat-sahabat Nabi yang kaya, seperti mana Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, orang yang muraqabah ini ialah orang yang sama ada ketika dia susah ataupun ketika dia senang, dia sentiasa dekat dengan Allah. Dia kata, kalau dia senang, dia kata alhamdulillah syukur. Kalau dia susah, dia sabar. Kalau dia susah, dia sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang yang sabar di atas segala mehnah ujian Allah. Ketika mana mereka menerima musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah. Baik itu tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, iz yatalaqa mutalaqiyani manil yamini wa anis shimali qa'idun ma yulfizu min qawlin la ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya oleh kamu akan ketika menulis, menyebut dan menulis oleh dua malaikat daripada sebelah kanan, daripada sebelah kiri. Siapa malaikat yang berada di sebelah kanan dan siapa malaikat yang berada di sebelah kiri? Yang duduk keduanya itu, itulah raqib dan atid. Yang Allah tugaskan untuk menulis oleh dua malaikat itu daripada pihak kanan dan kiri itu. Yakni menulis oleh dua malaikat yang diwakilkan keduanya itu dengan manusia. Akan barang yang mengerjakan akan dia pada suratan amal kebajikan dan kejahatan. Bila kita niat, malam ni ada kuliah, nak pergi ni, bagi tahu kat isteri, ni malam ni saya nak pergi masjid Batu Empat. Dia kata barang banyak tak ada dah, kan? Gula tak ada, beras pun dah habis dah. Jadi isteri bagi tahu dekat suami, dia kata kalau tak beli malam ni tak masak apalah. Tak jadi tuan-tuan. Buka balik ke tayap tu. Pasal apa nak pergi tu? Malaikat dah tulis dah. Malaikat yang berada di kiri kanan kita, kita niat, malaikat dah tulis ya. Tiba-tiba kita tidak melakukan, tidak melaksanakan. Adakah malaikat padam balik? Dah. Itu kita kata betapa besarnya rahmat Allah. Kan? Inna ma'amalu bin niat. Niat itu pun sudah mendatangkan pahala. Apalagi kita lakukan. Maka setiap langkah kita menuju ke tempat kebajikan, menuju ke rumah Allah, maka diberi pahala. Satu pahala, satu langkah. Dan satu dosa perlu digugurkan. Bukan setakat Allah
beri pahala, tetapi Allah gugurkan satu dosa. Sebab itu Allah nak bagi kita ni masuk syurga, tuan-tuan. Sebab neraka Allah tu amat dahsyat. Sebab itu orang yang beriman ini, bila Allah beri kepada taufik, gerak hati, Allah beri kepada iradah, berkehendak untuk jadi baik, Allah beri nikmat iradah, berkehendak, kita sendiri berkehendak datang ke masjid, bukan kerana kita dipaksa, bukan sebab-sebab yang tertentu, tapi kita sendiri berkehendak untuk jadi orang yang baik, orang yang soleh, yang sentiasa kita berfikir bahawa aku ni semakin tua, bukan makin muda lagi. Bila masa sahaja malaikat Israel boleh ambil nyawa, maka kita berkehendak, maka kita datang, maka pahala tu Allah tak putus-putus selama berapa jam kita berada di rumah Allah. Siapa yang paling lewat balik, tak siap lah, dia ada pahala banyak. Dia datang awal, nanti orang semua dah balik, dia duduk pusing lagi, pusing tengok sampai ke bilik air, kok ada lampu masih lagi pasang, tengok apa, kok ada barang orang tinggal sebagai, dia paling banyak pahala. Sebab itu jangan kita mengeluh di atas mungkin sesuatu yang kita tak suka, kan. Sebab kalau kita tengok ganjaran pahala, nescaya kita tidak akan melepaskan peluang keemasan yang Allah beri kepada kita. Baik, selalu saya sebut, kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah tak pilih orang lain? Sebab Allah nak meletakkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu sebut wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita yang mengembirakan, allazina iza asabathum musibah, ketika mana mereka dapat musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah datangnya segala apa kesusahan, musibah, daripada Allah, dan kepada Allah dikembalikan. Ya Allah kembalikan. Begitu kita dengar saja orang dapat musibah, kematian, maka Nabi ajar kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makman kita meninggal, Al-Fatihah, bukan, tak betul. Kita sedekah Fatihah ada. Kalimah tu yang Nabi ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Sebab itu kita kena memahami betapa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan bermula kalam keduanya lidah. Percakapan kita lidah. Kan? Dan dakwat keduanya daripada air liur. Kita bayangkan. Malaikat menulis, diwakilkan kedua itu dengan manusia akan barang yang mengerjakan akan dia pada suratan amal kebajikan dan kejahatan. Bila mati nanti, tuan-tuan, kita akan letakkan dalam kubur masing-masing. Ketika itu penyesalan demi penyesalan. Aku mati dah kan? Tak kot, aku mimpi je, pegang muka. Macam ada kapas lubang hidung sumbat dengan kapas. Mati sungguh ni. Bila sedar bahawa dia mati, maka ketika itu suratan amal kita akan menentukan nasib. Kita nak jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, bukan lidah. Bukan lidah kita yang akan menjawab, amalan kita. Sebab pertanyaan malaikat munkar nakir, bukan dalam bahasa kita orang Melayu, kan. Siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya macam tu. Nabi, siapa Nabi kamu? Tak tanya. Dia tanya, ma rabbuka, ma imamuka, ma qiblatuk, ma ihwanuka. Soalan-soalan yang memang kita tahu dah. Soalan bocor, kita tahu dah, tapi tak boleh jawab. Saya mengajar dekat Surau Potong Pinang, seorang makcik tua. Dia kata, malaikat nanti dia tak tanya dalam bahasa Melayu, Kak Ustaz. Dia kata, tak, bahasa Arab. Teriak dia. Teriak. Makcik tak reti bahasa Arab. Dia kata, makcik ni tak reti bahasa Arab. Tak tahu apa. Fa'alu, fa'alat. Pergi kepala bulu, balik kepala bulat. Tak tahu lah. Orang dulu kan. Dia kata, yang jawab amalan. Amalan tu jawab. Malaikat selesai. Pada ketika itu, dia kata, tulis segala amal kebajikan yang kamu buat. Aku nak tulis dengan apa? Pen pun tak ada, kertas pun tak ada. Dia sebut ni. Maka kalamnya, alat tulis
iaitu ail, maknanya hujung jari ni. Hujung jari kita ni merupakan pena nanti. Dia akan tulis. Saya datang ke masjid, setiap waktu saya akan berada di masjid Batu 4. Sembahyang maghrib, isyak sampai subuh. Tulis. Dakwat dia apa dia? Air liur. Sebut tu. Lidahnya dan dakwatnya kedua air liur. Ni air liur sebagai dakwat. Dan bermula tempat keduanya pada manusia. Yakni gigi gerahamnya, sehingga apabila engkau mati dilipat akan dia. Maknanya kertas. Kertas nak tulis tu kat mana ni? Kain kapan kita tu. Jadikan sebagai untuk tulis. Bila kata bajikan seronok, kita buat baik ni, tolong orang, kita sedekah, macam-macam. Tapi bila suruh tulis benda jahat, mulalah kita tak boleh nak tulis. Ni Parkinson tangan. Kita tak sanggup nak tulis kerana kita tahu bahawa azab Allah. Kita akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ni tak sanggup nak tulis. Maka tulis segala kejahatan kamu. Tuan bayangkan. Lidah kita duk fitnah orang, duk caci maki, cakap bohong, dusta. Tak sanggup nak tulis. Pergi masjid bukan kerana nak sembahyang. 2 hari duk mengelewat kat masjid. Bukan masjid ni, masjid lama Taiping. 2 hari duk mengelewat. Mana pasal dia ni musafir ni? Duk apa? Rupanya dia mencuri, tuan-tuan. Orang perempuan ni, dia bawa beg, dia suka letak kat tepi. Itulah peluang dia. Pak, dia ambil beg. Dalam beg tu ada RM20. Tak banyak duit, RM20, tapi ada kunci kereta. Bila ada kunci kereta, dia tekan, dia tahu, ni kereta ni bunyi kan. Tekan, pak, bunyi. Dia kata Honda City. Pederah lah, buat pelari. Saya pergi mengajak kan, buat baca Yasin. Kut boleh balik semula kan. Tapi rupanya tuan-tuan, kereta baru ni, bila kita buat laporan kena curi, hak sana dia boleh stop ni. Hak sana tu dia nak kunci pun tak hidup lah. Sana dah blok dah. Jumpa dekat 2 hari ke 3 hari lepas tu, jumpa dekat belakang bank Islam. Ni orang tak takut ni tuan-tuan. Sampai dalam masjid pun dia sanggup buat perkara. Ni rumah Allah ni tuan-tuan. Hari ni memang tu dia kata zaman fahsyat dan mungkar. Dulu kalau kata orang tu mencuri, kan, anak kita lah siapa pun, kita kata ni abah bawa pergi masjid ni. Dia sumpah dalam masjid. Dandan tak berani tuan-tuan. Dandan mengaku. Tapi sekarang orang tak takut dah. Dalam masjid pun orang boleh curi harta benda masjid. Harta benda masjid curi. Tu atas bukit tu, duit tabung habis. Surau apa nama atas bukit tu? Habis duit tabung. Dia tarik hentak tu dia. Itu duit orang tu tuan-tuan, wakaf orang derma untuk masjid. Baik tu tak heran hari ni masjid terpaksa ditutup dalam ruang utama dia, nak sembahyang tempat sembahyang kat luar. Bukan kata tak bagi, tapi masalah sekarang ni dah tak selamat dah. Banyak sangat pencuri. Tu kata zaman hari ni zaman yang tunggu kiamat dia lagi ni tuan-tuan. Banyak dah orang yang jahil, yang dah tak takut dosa. Maka ketika itu dah siap semua, baru dia dilipat. Dilipat akan dia. Kemudian dijadikan akan dia pada tengkok ni. Digantung dekat leher. Hak kita tulis tu digantung dekat leher. Serta dalam kubur, sehingga dikeluarkan ia pada hari kiamat nanti. Dalam kubur, dalam alam barzakh tu, kita dah mula rasa, ya Allah, rupanya ada pembalasan dah dekat kubur. Di sana nanti lagi dahsyat. Ada amalan yang kita lakukan yang Allah tak balas lagi. Allah tunggu sampailah hari kiamat. Ada amalan yang kita buat yang Allah balas segera. Dalam kubur lagi Allah dah balas. Apa dia tuan-tuan? Solat, sembahyang. Siapa yang tinggal sembahyang, yang hari ni banyak orang tinggal sembahyang, mati saja terus kena seksa. Berapa hadis yang kita jumpa Nabi sebut, solat yang mereka tinggalkan itu akan diazab. Kalau daripada subuh dia tinggal sampailah waktu maghrib,
maka dipatuk oleh seekor ular yang bernama Sujak al-Aqrab. Yang apabila ular ini mengeluarkan nafasnya, bukan kata mematuk, bukan kata mengeluarkan bisa, tetapi sekadar melepaskan dia punya nafas dia, semua orang akan mati. Seluruh penduduk dunia yang hidup ini mati. Betapa bisanya ular ini, belum dia patuk lagi. Dan kata Nabi, ular hitam ini akan bercakap, aku ditugaskan untuk seksa kamu daripada waktu subuh sampai waktu maghrib kerana engkau tinggalkan solat. Maghrib dia semayang, okey, dia berhenti. Sampailah isyak. Isyak tak semayang pula dah. Sampai subuh pula dia seksa. Sehingga ahli kubur ketika itu meratap, ahli kubur merayu dan merintih. Mereka minta, ya Allah, cepatlah kiamat ya Allah, kami dah tak sanggup dah menerima seksaan dalam kubur ni. Yang kedua, mak bapak. Derhaka kepada mak bapak, Allah dah azab dalam kubur. Dihimpit oleh kubur, jadi sempit sebab dia derhaka kepada mak bapak. Bagaimana kita ada mak bapak, selagi itu kita kena berlaku ihsan. Kalau dia meninggal dunia, kita yang sebagai anak kita sedekahkan banyak-banyak. Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, sedekahkan, ya Allah, aku dapat pahala, ya Allah, mudah-mudahan pahala ini juga mengalir kepada ibu ayah. Mengalir pahala tu tuan-tuan. Sebab amalan baik yang kita buat, kita boleh sandarkan. Sebab Nabi sebut doa anak yang soleh. Itu juga kita mengharapkan di saat ketika mana kita mati nanti, kita mengharapkan agar anak kita juga mendoakan untuk kita. Tapi kalau kita abaikan, kita menjadi orang tidak adil kepada anak-anak. Kita bangga anak kita mengaji sampai luar negara, tapi kita tak jaga akhlak dia. Balik dengan rambut merah dia, dengan pakai subang dia, seluar pendek dia, kita rasa bangga. Kita tak bangga walaupun dia berjaya lulus Oxford University. Dia pun anak kita ni, orang kata tak setakat pada kelulusan, tapi dia sanggup jaga kita sampai kita uzur, tak boleh bergerak. Dia angkat kita, dia basuh najis kita, dia cium pipi kita, dia dakap kita. Dan kalau kita mati, dialah yang menguruskan jenazah sampailah selesai. Banyak tempat saya pergi, saya kata ada anak dah ni, ada anak jadi imam sembahyang untuk jenazah bapak. Bukan ustaz. Tak ada, saya serah ke ustaz. Minta maaf ustaz, saya tak pergi ustaz. Saya nak suruh ustaz nak jadi imam. Apa salah tuan-tuan? Dah anak tak reti. Saya kata malanglah nasib si bapak itu, yang sepatutnya anak dia yang menyembahyangkan, menjadi imam, sembahyangkan jenazah. Bukan ustaz, bukan tuan guru. Walaupun tuan guru pun afdalnya itu anak sendiri jadi imam. Ni tuan-tuan. Jadi sebab itu digantung di leher. Ni gantung kat leher ni tuan-tuan. Sampailah hari kiamat. Kemudian sehingga dia keluar kepada hari kiamat, dan tiada berlapas anak Adam akan suatu perkataan melainkan ada hampirnya yang melihara dan yang hadir, iaitu malaikat yang menulis. Malaikat ketika itu bersama-sama dengan mereka yang kita kata sudah berada bukan lagi pada alam dunia ni, yang hari ini kita tak nampak. Kita tak nampak. Kau nampak seronok tuan-tuan. Sebab malaikat sangat menyukai orang-orang yang berada dalam majlis zikrullah, majlis ilmu. Sehingga Nabi kata mereka menghamparkan sayap. Kita tak nampak sayap malaikat, tapi itulah yang Nabi sebut. Mereka menghamparkan sayap-sayap mereka sehingga sampai ke aras. Dan ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka menyatakan, ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka. Mereka minta Allah ampunkan dosa kita. Dengan syarat ikhlas ya tuan-tuan. Kalau tak ikhlas tak ada. Kalau berikhlas nak mengaji sungguh-sungguh. Tapi banyak orang tuan-tuan, dia tengok muka ustaz benar meluat dah. Banyak. Antara futur perkara yang paling ditakuti kepada orang yang ahli ibadat ni, penyakit yang paling ditakuti futur. Futur dia mula dengan malas tuan-tuan. Dia mula malas, dia mula nak jauh-jauh, dia mula start dari situ. Sampai tu pangkat dia akan keluar kenyataan. Masjid ni kau nak buat mengaji,
duk guna duit masjid, panggil ustaz ramai-ramai. Buat apa? Dia mula start. Itu dia mula satu tahap lagi. Sampai tahap yang paling tinggi dia menentang. Dia menjadi penentang yang sangat keras. Itu tuan-tuan, Abu Lahab sampai hari ni jasad dia ni tuan-tuan dihina sungguh-sungguh. Saya tengok semalam satu video mutawif daripada Indonesia ni, dia nak pergi melawat makam Abu Lahab. Di pagar tu, dia tak bagi orang masuk, di pagar. Makam Abu Lahab tu di pagar. Tapi mereka panjat nak pergi, nak tengok mana ada orang yang disebut dalam Quran yang tabbat syada Abi Lahabi wa tabb, yang Allah sebut dalam Quran. Rupanya tuan-tuan, tempat itu menjadi tempat yang sangat busuk macam bangkai. Saya tengok dalam TV tu, seorang tu muntah-muntah dia. Sebab apa? Tu dia bagi tahu, rupanya inilah kita kata Allah nak tunjuk orang yang paling dilaknat kerana menentang Nabi SAW. Jadi kita jangan sampai peringkat timbul rasa benci, rasa tak suka, rasa kita dah mula nak makin jauh. Sebab kita ingat bahawa kita juga akan bertemu dengan Allah. Takat mana kesombongan kita dengan Allah ini. Takat kita hidup, kita sihat, bila kita sakit, terlantar, pada ketika itu kita sudah mengharapkan pertolongan. Kita dah pesan dekat anak kita, nanti pergi masjid, bagi tahu dekat tok imam masjid, datang rumah, ni abah jemput ni untuk baca Yasin. Baru teringat nak panggil orang masjid datang rumah baca Yasin. Dalam keadaan tak boleh bergerak, dalam keadaan lumpuh, tak boleh nak bergerak, pada ketika itu baru teringat peranan orang masjid minta datang rumah untuk baca Yasin. Tapi orang masjid ni baik-baik tuan-tuan, tak tergamak. Bila anak tu datang, ni abah pesan tok imam, boleh tak tok imam berapa orang jemaah masjid datang rumah saya besok, abah pesan suruh baca Yasin. Rumah kat mana? Dekat tepi simpang tu, ada corner kiri sikit tu, tu rumah saya. Oh, tok imam faham lah, ni tak pernah datang masjid tu. Orang ni tak pernah datang masjid. Lalu tak singgah, sebab sebelah depan sikit ada pasar malam. Pasar malam sampai, masjid tak sampai. Tawaf 7 keliling sampai waktu Isyak. Tak beli apa pun tuan-tuan, beli apung balik tu ya, betul balik. Tak apa. Masa tu macam mana kesombongan kita tu? Tak ada dah tuan-tuan. Baru cari ustaz, cari tok imam, cari kat masjid. Tapi saya tak pernah jumpa lah pak imam yang cengeng, tak ada. Tu dia tak kat belakang. Kita sembahyang jenazah dia, letak tepi kolah dia. Tak ada. Angkat, letak elok, letak depan. Letak depan, kita sembahyangkan jenazah dia. Doa minta. Sebab itu jangan kita bermusuh dengan orang yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Andai kata kita menimbulkan rasa benci dan bermusuh, maka kita menjadi musuh Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, insya-Allah syafaat itu datang pada kita apabila kita sentiasa bersama kita adalah orang-orang yang sentiasa cintakan Allah dan Rasul. Sebab itu disebut bagaimana malaikat menulis, maka jika tiada berbekas ia dengan ini peringatan, maka sebutkan olehmu baginya agar hampir mati. Ini tanda kita ingat mati tu, kita takarub dengan Allah. Saya cerita tadi, kisah kita nak tulis tu dengan hujung jari, dakwah dengan lidah, kertas dengan kain kafan, supaya kita timbul rasa takut, timbul rasa bimbang. Hari ini kita duduk tempat yang bercahaya terang tuan-tuan, kita rasa aman. Tuan-tuan tak boleh bayangkan ya, tidak ada siapa di sisi kita. Anak, isteri, sahabat, teman-teman, tidak ada. Hanya kita bersendirian. Gelap, pekat, tak nampak apa. Tentulah macam-macam kita boleh bayangkan. Kita duduk rumah kita tuan-tuan, walaupun ada lagi rumah di keliling rumah kita, tapi bila padam elektrik apa semua, duduk yang seorang, toslet pun tak ada, apa pun tak ada, rasa nak terkencing lah tuan-tuan.
Tak bunyi kerap, meremang bulu roma. Pasal apa gelap? Ada adat orang kita ni, bila berlaku kematian, dia upah satu malam RM100 untuk baca Quran dekat kubur. Masih ada lagi tuan-tuan. Saya kata tak sah. Tak ada. Kita kata baca kat rumah pun tak apa. Tak, pasal apa? Sebab orang tu baru mati, baca dekat kubur. Satu malam 100, 7 malam 700. Saya duk tengok dia ni baca Quran dekat mana? Dekat kubur kan? Rupanya dekat tepi jalan, kubur kat tengah. Tahu pun penakut. Adakah orang yang baca Quran waktu malam khusyuk? Kalau kita meninggal, kita baca kat rumah, mungkin air mata kita mengalir, teringat masa arwah hidup kan. Arwah ni orang baik, kita duk baca Quran. Tapi kalau kita duduk tempat yang kita rasa dengan gelap dia, dengan bunyi burung hantu lah, bunyi musang lah. Kadang-kadang pelepah nyok jatuh pun kita melompat tuan-tuan. Baru pelepah nyok. Prum. Ada. Adakah khusyuk? Ini tuan-tuan. Sebab itu kita ingatkan supaya kita rasa diri kita ni insya-Allah tuan-tuan bersedia menghadapi apa juga kemungkinan. Dan sehampir-hampir yang gaib yang dinanti akan dia. Sebab yang dinanti akan dia dan menakuti olehmu akan dia dengan melanggar atas yang lain pada engkau. Dan bahawa mati itu bila-bila sahaja akan turun ia dengan dia, padahal ia yakni diri engkau. Wallahu a'lam. Kita pun tisahkan ini insya-Allah. Sambung kemudian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita istiqamah. Lakukan sesuatu kerana kita nak bersedia menghadapi saat kita bertemu dengan Allah, saat kita akan mempersembahkan amalan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wasallam. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifar. Terima kasih.